Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idha syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atal ulumi wal fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba safi haniya wa hab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kerana Allah, dan insya-Allah berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqarrub ila Allah ya ni'mah kabir. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat yang besar diberikan kepada seorang hamba. Bahkan banyak daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, berikan al-hayah, waktu dan kesempatan, masa, tetapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya sahaja ianya pilihan daripada Allah dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik manusia yang mendekatkan diri kepada Allah ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita kirimkan, kita hadiahkan, kita panjatkan ke hadrat junjungan besar Nabi kita, penyejuk mata kita, pengubat rindu kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda juga yang telah mengajarkan kepada kita bahawa amalan itu ada yang zahir dan ada yang batin. Yang zahir ialah al-ulum syariah, perbahasan syariah, pengamalan-pengamalan syariah. Dan yang batin ialah perbahasan-perbahasan hati. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita ikhlas, mengajarkan kepada kita sidik, memberikan kepada kita larangan terhadap riya, dan kesemua perbahasan ini terkandung di dalam perbahasan tasawuf. Selawat dan salam kita kirimkan ke hadrat junjungan besar Nabi kita, penyejuk mata kita, pengubat rindu kita, penghilang kedukaan dan kesengsaraan hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat bernaung sekalian daripada para nabi dan rasul. Begitu juga tempat bernaung sekalian para ulama, dan tempat bernaung sekalian daripada umat manusia di yaumil mahsyar. Fatuba man ja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala min ummatihi. Beruntung mereka yang dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini Allah Subhanahu wa taala setelah berikan kepada kita, dan Allah memperjalankan kita di atas perjalanan taat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung perbahasan kita di dalam membahaskan perkataan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, yang mana pada pengajian yang lalu alhamdulillah biiznihi subhanahu wa ta'ala kita telah selesai membahaskan beberapa daripada perbahasan muqaddimah ataupun bahagian daripada muqaddimah pengarang radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pada pengajian yang lalu kita telah membahaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkataan pengarang radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi daraini amin Allahumma amin. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qail man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Kita sudah bahaskan perbahasan bahawa mereka yang menginginkan akhirat itu tidak cukup dengan angan-angannya mereka saja. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berjalan kepada perjalanan akhirat, dia berusaha untuk mendapatkan akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dia berjalan di atas perjalanan akhirat. Bukan dia berjalan di atas perjalanan dunia, ataupun dia berjalan di atas sebuah perjalanan menuju akhirat, kemudian dia berhenti, kemudian dia berpaling daripada akhirat menuju kepada dunia. Nas'alullah as-salama wal afiyah. At-turuq ila Allah ka'adadil anfas. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau pengarang radhiyallahu taala anhu menyebutkan juga bahawasanya perjalanan menuju kepada Allah itu jumlahnya seperti mana adadil anfas, seperti banyaknya hembusan nafas manusia. Namun perjalanan menuju Allah tidak mudah. Maka dengan itu Allah berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berjalan di atas perjalanan akhirat, wa sa'alaha, dia berjalan, dia berusaha, tapi di mana? Sa'yaha, di atas perjalanan menuju kepada akhirat. La biltifati ila ghair, tidak dia berpaling kepada perkara selain daripada tujuan asal, kehendak asal. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,
Bukan sahaja dengan dia berjalan, namun dia beriman dengan dapatan dan juga hasil daripada perjalanannya, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ke atas, dengan nikmat yang akan diganti oleh Allah di atas pengorbanannya. Ada nyawa yang harus dikorbankan, ada waktu yang harus diluangkan, ada marwah yang harus tercela ketika satu orang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukminun, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bi annahu al-'abd, bahawa dia adalah hamba Allah. Sehingga Allah memperlakukannya dengan apa sahaja keadaan. Diuji dia, disusahkan perjalanannya, dijadikan perjalanannya perjalanan yang perit di dalam kehidupannya, atau sebaliknya penuh kenikmatan. Berbeza menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada Allah. Mukminun, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terima taslim. Dia bersifat taslim, iaitu menerima segala apa yang diberikan oleh Allah. Mukminun bih, ini sifat iman. Wa kana sa'yuhum mashkura. Mereka yang beriman ini Allah akan membalas dengan pemberian di atas perjalanan mereka. Seperti mana firman Allah, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan usaha. Pengarang radhiyallahu taala anhu menyebutkan, wal ajilatu hiya dunya, ajilah itu dunia. Fa idza kana al muridu laha fadlan an sa'ili talabiha masiruhu ila an-nar ma'al lawmi was-sighar. Barang siapa yang mana berusaha dengan sepenuh usahanya untuk mendapatkan dunia, maka perjalanannya adalah dia akan dicampakkan di dalam api neraka Allah ma'al lawmi was-sighar, di dalam keadaan cela dan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kecelaan hanya buat mereka-mereka yang tercela, dan kemuliaan hanya buat mereka-mereka yang mulia, dan ini sunnatullah Subhanahu wa ta'ala. Fama ajbara al-aqila bi'iradi anha wa ihtirasi minha. Kata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, maka sewajarlah bagi mereka yang mempunyai akal untuk berpaling daripada dunia. Ketika sudah mengetahui keadaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah membenci dunia, dan Allah mengarahkan kepada hambanya untuk membenci dunia. Dunia laisa lil makar wa innama hiya lil mamar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia bukan tempat untuk kita diami dan kita tinggal, akan tetapi ianya hanya sebuah laluan, sebuah perjalanan. Fama ajdara al-aqila bi'iradi anha wa ihtirasi minha. Maka lebih-lebih lagi wajar bagi orang yang berakal untuk berpaling daripadanya dan berhati-hati dengan. Kemudian pengarang menyebutkan, wal akhiratu hiyal jannah wa la yakfi fi husulil fawzi bihal iradatu faqat, bal hiya ma'al imani wal amali salih al musyari ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Juga pengarang radhiyallahu taala anhu menyebutkan, adapun akhirat itu adalah syurga, hiyal jannah. Satu orang yang menginginkan akhirat, artinya dia menginginkan syurga Allah, menginginkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi fi husulil fawzi biha al-iradah faqat. Tak cukup satu orang itu ketika mana berusaha mendapatkan kejayaan dengan akhirat tadi dengan hanya bercita-cita dan berkehendak. Nama kitab ini kitab apa? Risalah Adab Sulukil Murid, yaitu risalah kumpulan halayan-halayan ringkas, perbahasan ringkas yang membahaskan tentang adab suluki atau perjalanan suluk al-murid, mereka-mereka yang berkehendak. Maka topik perbahasan adalah berkaitan dengan kehendak. Pengarang menyebutkan, la yakfi fi husulil fawzi biha al-iradah faqat. Tak cukup untuk engkau dapatkan kejayaan, mendapatkan akhirat ini dengan hanya berkehendak saja. Bal hiya ma'al imani wal amali salih al-musyari ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min.
Akan tetapi ianya pastilah disertai dengan iman. Iman saja tidak cukup. Wal amal, dan beramal saleh. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembendaharaan agung yaitu Quran, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dia berjalan di atas perjalanan menuju akhirat dan dia beriman kepada akhirat dan kepada pencipta akhirat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'yul mashkur huwa al-amalul maqbul al-mustawjibu sahibuhu al-madha was-sana' was-thawab al-'azim alladhi la yanqadi wa la yafna bi fadlillah wa rahmatih. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, dan sa'yul mashkur, perjalanan yang akan diberikan balasan pahala oleh Allah, dihargai oleh Allah, itu diartikan dengan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mewajibkan mereka yang mendapatkan qabul di dalam amalan mereka itu diwajibkan ke atas mereka oleh Allah dengan pujian, al-madhu wa tsana, beroleh pujian, penghargaan dan ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berakhir dan terputus dengan kemurahan dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk kepada perbahasan seterusnya daripada perkataan pengarang radhiyallahu taala anhu. Dengan perkataan pengarang radhiyallahu taala anhu, "Siru min kulli wajhin muridina lid-dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkur fil ayah huwa alladhi yuridu dunya iradatan yansa jambiha al-akhirata fala yu'minu biha aw yu'minu wa la ya'malu laha fal awwalu kafirun khalidun fin nar wa thani fasiqun mawsumun bil khasar nasallallahu salamah wal afiyah." Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, dan orang yang rugi dari segala jenis segi daripada kalangan mereka-mereka yang menginginkan dunia, yang sudah pasti akan mendapat ancaman Allah. Wal khasiru min kulli wajhin, mereka yang paling disebutkan dengan paling rugi ialah daripada mereka yang menginginkan dunia. Dikatakan sebagaimana dikatakan yang sudah pasti alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'idul madhkur. Rugi sekali mereka yang menginginkan dunia, kata pengarang. Kerana apa? Kerana sudah pasti mereka akan mendapatkan janji Allah yang telah disebutkan tadi, yaitu apa? Nar al-jahannam madhmuman madhura. Dia akan mendapatkan neraka Allah, dicampakkan di dalam neraka Allah dalam keadaan hina dan sangat tercela. Ini maksud daripada perkataan pengarang, alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'idul madhkur fil ayah. Kata pengarang lagi, huwa alladhi yuridu dunya iradatan yansa janbiha al-akhirah fala yu'minu biha. Mereka adalah golongan yang menginginkan dunia sehingga mana mereka lupa bahagian daripada akhirat mereka. Janbiha al-akhirah fala yu'minu biha. Dikatakan bahawasanya mereka mereka tidak beriman. Fala yu'minu biha, mereka tidak beriman dengan akhirat. Kerana itu mereka melebihkan dunia sehingga mana meninggalkan akhirat. Dikatakan oleh pengarang radhiyallahu taala, yang melupakannya pada berbuat amal akhirat. Yang saja bihal akhirah. Seperti mana penterjemah tulis, maka dia tidak beriman, percaya dengan akhirat, atau dia beriman dengan akhirat tetapi dia tidak beramal dengan akhirat. Kata pengarang, yang celaka tadi, yang rugi tadi, yang tercela tadi, yang rugi kehidupannya tadi, ialah mereka yang mengejar dunia yang telah dijanjikan oleh Allah dengan kecelaan dan kehinaan. Dan mereka adalah golongan yang menginginkan dunia sehingga melupakan akhirat. Dan mereka tidak beriman dengan akhirat. Yang mereka beriman dunianya sahaja. Dia kata ini, itu adalah dengan apa yang ada di hadapan matamu. Kata, hadapan matamu rumah, hadapan matamu
istri, hadapan matamu zuriyah, hadapan mata. Dia kata yansa jambahal akhirah, sehingga menyebabkan dia tak terfikir langsung tentang akhirat, lupa terus. Fala yu'minu biha. Golongan pertama fala yu'minu biha, dia tak beriman dengan apa? Dengan akhirat. Au yu'minu wa la ya'malu laha, atau dia beriman dengan akhirat. Yang kedua ini ringan sedikit. Dia beriman dengan akhirat tetapi dia tidak beramal untuk mendapatkan akhirat. Dia kata, nanti kau percaya syurga ataupun tidak? Dia percaya. Habis? Oh tak, belum lagi terbuka hati untuk beramal. Pandai dia jawab. Begitu. Au yu'min wa la ya'malu laha. Ini mungkin termasuk dalam golongan ini. Beriman tetapi tidak beramal untuk mendapatkan akhirat. Kata pengarang, fal awwalu kafirun khalidun finnar. Yang pertama, tak beriman kepada akhirat, dia kafir, dia kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi dzalik. Kerana apa? Kerana beriman kepada akhirat merupakan salah satu daripada tunjang keimanan. Beriman kepada akhirat, rukun iman ini. Beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat ini hari akhirat, bahagian daripada akhirat, yaumil akhir. Beriman kepada hari akhirat di dalam nafas, atau beriman kepada hari kiamat. Ini bentuk daripada beriman kepada hari akhirat. Yang dimaksudkan dengan hari kebangkitan bukan sahaja kiamat. Kiamat ini artinya kiam, kebangkitan, bukan penghancuran, tidak. Penghancuran alam adalah bahagian daripada kiamat atau bahagian daripada akhirat. Kerana takrif kiamat itu sendiri adalah qiyam, bangun, qama yakum, kebangkitan. Sebuah kebangkitan. Kenapa disebutkan kebangkitan? Yaitu kesemua makhluk Allah dibangkitkan dengan tiupan sangkakala kedua, nafkhatis tsaniyah, mengejutkan semua yang mati, semua bang. Tiupan sangkakala pertama menghancurkan semua yang ada pada ketika itu. Illa masya Allah, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk hancur. Semisal ya arash dan lain-lain, syurga, neraka tidak akan hancur. Illa masya Allah. Ini perbahasan tauhid. Hancur semua. Ini bahagian daripada kiamat. Dan maksud daripada hari kiamat, makna hari kiamat yang sebenar adalah kebangkitan menuju kepada akhirat. Yaumul kiamat. Daripada perkataan qama yakum, bangun. Yang sajambahal al-akhirah fala yu'min biha. Golongan yang digelar sebagai golongan yang kafir, yang akan kekal di dalam neraka, adalah golongan yang tidak beriman kepada akhirat. Kerana akhirat adalah tunjang keimanan. Wathani fasiqun mausumun bil khasar. Dan golongan yang kedua dikatakan, yaitu golongan yang fasik, dicap kepadanya sebagai orang yang rugi. Mausumun bil khasar. Sudah tentu paham dicap dengan sebuah cap bahawasanya dia satu orang yang rugi. Cap Indonesia, cap bahasa Melayu. Nah, beza O dengan E je. Tanda ini orang yang rugi. Mausumun bil khasar. Fasik dia. Dia beriman tapi dia tidak beramal. Ini fasik. Berdosa. Tadi lebih parah, lupa terus, tidak beriman terus. Ini cerita tentang bahagian daripada dunia. Lihat kepada perkataan pengarang radhiyallahu taala anhu, wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lidunya. Celaka, sungguh celaka bagi mereka yang menginginkan dunia. Alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi alwa'idul madhkur. Yang mana kata pengarang radhiyallahu taala sudah pasti ianya akan termasuk di dalam janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat tadi. Mereka adalah golongan yang menginginkan dunia sehingga melupakan akhirat. Inginkan dunia sehingga melupakan akhiratnya, kata pengarang radhiyallahu taala anhu. Artinya menginginkan dunia ini tercela di sisi Allah. Dan yang kedua, ditakrifkan juga dunia dan akhirat. Takrifan yang sangat luar biasa. Akhirat kita boleh takrifkan sebagai syurga, seperti mana takrif pengarang syurga, yaitu hari akhirat
dengan maksud dan tujuan atau kehendak kita tak ingin selain daripada syurga. Sebab itu adalah keamanan. Selain daripada syurga adalah kerisauan. Sirat. Siapa yang berani lintas di titian sirat? Ada dalam ni berani. Kata sirat jisrun mamdud ala matnil jahannam. Jambatan panjang di atas neraka. Dikatakan bahawa adaqu minasy'ar, lebih halus daripada rambut, wa ahaddu minasayf, lebih tajam daripada mata pedang. Ini sirat. Kita lihat sirat khayal. Keimanan ataupun dikatakan di dalam tasawuf falsafi, ini bukan tasawuf sunni. Tasawuf falsafi ini semisal zaman-zaman Sayyidina Al-Imam Syekhul Akbar Ibn Arabi, Hamzah Farsuri, Syamsuddin Sumatrani meninggal di Melaka, ini golongan tasawuf falsafi. Iaitu mereka mempraktikkan khayal. Iaitu dikatakan innamal kaunu khayal wa hiya aslun lil haqiqah kullu man araf hadha asrar at-tariqah. Kata Al-Imam Ibn Arabi. Dikatakan bahawa sesungguhnya alam semesta adalah sebuah khayalan, tapi ianya adalah asal di dalam perjalanan menuju kepada hakikat. Mereka yang mengetahui cara menggunakan khayal akan mendapatkan kejayaan di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Bagaimana? Khayal yang dibentuk di dalam akal fikiran sangat memberi kesan kepada kehidupan. Bahkan Al-Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan hati, nafsu, akal, ini perkara yang saling berhubung. Ruh, sir, 5 perkara. Ini istilah-istilah tasawuf. Saling berhubung. Taratan, kata Imam Ghazali, kadang-kadang disebutkan akal yang dimaksudkan hati, kadang-kadang yang disebutkan hati dimaksudkan akal, kadang-kadang yang disebutkan nafsu itu hati, kadang-kadang yang disebutkan nafsu itu akal juga. Kadang-kadang yang dimaksudkan dengan nafsu itu adalah ruh, kadang-kadang yang dimaksudkan dengan akal itu adalah sir. Nah, ini perbahasan tasawuf yang mendalam. Jadi kata Al-Imam Ibn Arabi, perkataan baik, jadi kita ambil nukilkan. Walaupun banyak yang tergelincir. Ini Al-Imam Ibn Arabi. Sedikit penerangan dan faedah. Kalau kita baca di internet, ada satu sidang kalam, ada satu ARG, debat terus tentang Ibn Arabi. Ibn Arabi ini minas salihin, daripada kalangan wali Allah yang saleh, yang Allah berikan kepadanya pembukaan rahsia ketuhanan, dan perkataannya tidak dibaca melainkan orang-orang yang benar-benar arifina billah, tahqiq di dalam perjalanan tariqah. Jadi dia baca, dia faham. Tidak sedikit daripada mereka yang baca perkataan Ibn Arabi menjadi kafir. Kerana apa? Kerana terpesong daripada kefahaman sebenar. Sebab dia tasawuf falsafah. Jadi dia kata kesemua adalah Allah. Pening kepala. Sebenarnya kesemua adalah bukti daripada keagungan Allah dan bukti ciptaan Allah. Ini Al-Imam Ibn Arabi. Fahaman tasawuf falsafi menyebar luas di Nusantara. Bahkan datuk nenek moyang kita antara mereka yang yatafannan biha, yaitu sangat-sangat mendalam terhadap ilmu tasawuf falsafi. Pembawanya semisal di tanah Melayu Hamzah Fansuri, muridnya Syekh Syamsuddin Sumatrani, meninggal di Melaka, kerajaan Aceh, kerajaan Melaka yang ada. Juga Tokoh Pulau Manis. Ini di antara mereka-mereka yang membawa fahaman tasawuf falsafi. Luar biasa. Perkataan mereka pun antara perkataan yang diberikan disebutkan hati-hati kalau ingin membaca perlu kepada guru yang benar-benar faham. Mana boleh jadi faham baca nanti jadi golongan yang rambutnya tak boleh sebut, jadi dia rambut yang begitu. Nah, dia cakap pandai tapi syariat habis hilang. Ini golongan tasawuf falsafi. Al-Imam Ibn Arabi menyebutkan alam semesta adalah khayal, tapi ianya adalah asal bagi perjalanan menuju kepada akhirat, menuju kepada kejayaan. Wa huwa aslun fil haqiqah, yaitu asal bagi perjalanan hakikat. Mereka yang mengetahui cara mempraktikkan khayal akan mendapatkan rahsia di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Bagaimana? Yang di dalam akal dan fikiran ini sangat memberi kesan kepada kehidupan.
Khayal kalau dibentuk dengan khayal yang fasid, khayal yang haram, khayal yang tertolak di sisi agama, akan membentuk satu orang menjadi orang yang berpaling daripada Allah, cintanya kepada maksiat, terjerumus kepada maksiat, lebihnya kepada maksiat. Dan alat untuk menimbulkan khayal, mata, telinga, deri. Ini perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama, bahkan di antara para tasawuf sunni, mereka-mereka yang membahaskan tentang tasawuf sunni semisal Al-Imam Ghazali dan lain-lain lagi daripada para a'imah yang semisal. Mata yang dipandang, kalau dia pandang yang haram, kekal yang haram ini di dalam khayal, dia berkhayal dengan yang haram dan dia bertujuan kepada yang haram. Ini maksud. Tapi kalau dia berkhayal kepada yang sahih, khayal yang sahih, yang dibenarkan di dalam agama, bahkan khayal itu khayal yang terpuji. Semisal apa? Yaumul akhirah, syurga, neraka, dibayangkan. Dia akan tambah semangatnya berjalan menuju kepada Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Arabi Syekhul Akbar, kullu man araf haza asrar at-tariqah. Mereka yang mengetahui cara mempraktikkan khayal, mereka akan mendapatkan rahsia berperjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal satu orang belajar hadis. Belajar hadis perkataan Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah, biografi, perjalanan kehidupan Nabi. Ada sudah bayangan dalam minda. Satu lagi perbahasan dinamakan dengan syama'il. Syama'il apa? Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Nabawi. Perihal susuk tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa dibahaskan syama'il? Supaya tidak hilang daripada akal bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khayal yang sahih. Wajahnya begini dan begini, matanya begini dan begini, senyumannya begini dan begini, rambutnya paras bahu, dadanya bidang. Kalau berdiri di kalangan para sahabat, dia terlihat yang paling tinggi. Kalau berjalan seolah-olah turun daripada bukit. Lajunya perjalanan Nabi Muhammad SAW, ini khayal dipraktikkan. Khayal ini khayal yang sahih. Difikirkan terus tentang Nabi Muhammad SAW, Qubbatul Hadra, selawat sambil difikir tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak mustahil satu orang akan melihat Rasulullah SAW di dalam tidur dan jaga. Kenapa? Karena perkara yang lain pun boleh masuk di dalam mimpi, di dalam minda. Kenapa tidak dimasukkan perkara yang baik? Semisal Nabi Muhammad SAW, hari akhirat, syurga, neraka. Ini yang dimaksudkan oleh Syekhul Akbar Al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala. Begitu. Banyak sekali daripada mereka yang bermimpi kekasih mereka di dalam tidur. Nah, dengan teman wanitanya. Nah, ini yang laki-laki. Di sini tak ada yang muda. Kita sudah kahwin tu. Yang wanita juga begitu. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana syaghal tafkir. Ini fikiran bergerak, khayalan digunakan. Maka menggunakan khayal dengan baik adalah sesuatu senjata bagi mereka yang berperjalanan menuju kepada Allah. Kata pengarang tentang dunia dan akhirat. Kita sebutkan, kata pengarang radhiyallahu taala anhu, pengarang memfokuskan akhirat kepada syurga. Kerana kalau disebutkan ingin akhirat, ingin syurga Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling aman di akhirat hanya syurga. Selain daripada itu adalah perkara yang merisaukan. Seperti saya sebutkan sebentar tadi tentang sirat. Setelah kita sebutkan ya, jisrul mamdud ala matnil jahannam, jambatan luas sangat panjang, bawahnya neraka. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Yo, siapa yang nak lintas? Tak ada siapa yang berani ketika mana dia berfikir tentang. Selain daripada itu, setelah daripada sirat ada mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan yang ada. Timbangan buruk, timbangan baik, atau sebelum daripada sirat. Kalau dia fikir tentangnya, sudah. Mungkin dia berhenti daripada melakukan kemungkaran. Begitu juga ketika mana disebutkan tentang haud, telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarbatan idza syariba ahadun, tegukan kalau diminum oleh salah satu daripada orang
Kata lan yazma'a ba'daha abada, tidak akan sama sekali merasa haus selama-lamanya. Rasanya alazzu minal, dikatakan bahawa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Ahla minal asal. Wa abradu minas salaj. Ini khayal kita perlu bergerak sekarang. Wa abradu minas salaj, lebih sejuk daripada salji, daripada ais. Kemudian dikatakan wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Ini air telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum takkan haus lama-lama. Ahla minal asal, ya. Lebih manis daripada madu. Benda yang paling manis dalam dunia madu, bukan gula, madu. Lihat ya, orang berkahwin dipanggil berbulan madu. Begitu. Berbulan madu. Dan subhanallah, minal muradifatil makna, sebutan yang sama, makna yang sama di dalam bahasa yang lain juga. Ini keajaiban. Kata honeymoon dalam bahasa Inggris. Tak tahu dia ambil daripada bahasa Arab ke ataupun bagaimana, tak rasa. Perkataan berbulan madu. Bahasa Melayu berbulan madu. Cuba tengok bahasa Cina, siapa tahu bahasa Mandarin sama ataupun tidak. Kerana apa? Ianya adalah perkara yang paling manis. Hati-hati kalau saya sebut yang kedua, nanti makcik-makcik tak datang. Ini yang disebutkan wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Tak ada yang lebih putih daripada susu, dikatakan. Kemudian wa abradu minas salj, lebih sejuk daripada ais. Ini khayalan kita. Ini akhirat, berkaitan dengan akhirat. Mereka yang berkhayal dengan akhirat dan dunia, mereka akan bersemangat di dalam berperjalanan menuju Allah. Kata pengarang, walladzi yuridu dunya iradatan yansajam bihal akhirah. Orang yang celaka adalah orang yang menginginkan dunia tetapi dia lupa tentang akhirat. Dia lupa tentang akhirat atau tak beriman langsung tentang akhirat. Sudah tak ada langsung istilah akhirat. Katanya, dia tak percaya dengan hari kebangkitan. Yang dia percaya mungkin kehidupan semula. Tak di dunia saja, tak puas di dunia. Pas mati ada kehidupan, pas mati ada kehidupan. Gitu. Kerana apa? Hubung dunia, cinta kepada dunia. Ada lagi satu, dia menginginkan dunia, meninggalkan akhirat. Ini yang ditanya pada pengajian yang lalu, bagaimana dengan makna. Pak Cik tanya semalam, minggu sebelum ni. Saya tak ingat siapa tanya. Kata bagaimana dengan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia itu adalah kebun bagi akhirat. Kerana hakikatnya untuk mendapatkan dunia, kita berada di penempatan. Untuk mendapatkan akhirat, kita berada di penempatan dunia. Perjalanan kita di dunia. Ini yang dimaksudkan dengan ad-dunya mazra'atul akhirah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ialah mazra'atul akhirah. Baik. Kita sebutkan dunia kita bahaskan pada pengajian yang lalu, kullu masibullah, semua yang selain daripada Allah. Takrif yang luar biasa disebutkan oleh para ulama tasawuf, dan saya kira sangat luar biasa. Dikatakan al-akhirah kullu ma yushghiluka billah. Takrif akhirat secara tepat dan detailnya, setiap sesuatu yang menyibukkan engkau dengan Allah. Setiap sesuatu yang menyibukkan engkau dengan Allah. Kullu ma yushghiluka billah. Semua yang menyibukkanmu dengan Allah. Ini akhirat. Akhirat ialah semua yang menyibukkan dirimu dengan Allah. Dan dunia kullu ma yushghiluka anillah. Adapun dunia ialah semua yang menyibukkan engkau daripada Allah. Perbezaannya dengan dan daripada, sehingga membawa makna yang sangat besar dan perlu diperhatikan di dalam kehidupan. Disebutkan al-akhirah kullu ma yushghiluka billah. Akhirat ialah semua yang menyibukkan engkau dengan Allah. Dengan Allah. Walau hakikatnya pada gambaran dunia sekalipun, nikmat yang ada sekalipun, harta yang banyak, tapi hartanya menyebabkan dia semakin sibuk dengan Allah.
Luar biasa ini orang. Ini ahli akhirat. Yaitu mereka yang menginginkan akhirat. Akhirat yang sebenar ialah dunia dijadikan padang dan ladang baginya untuk mendapatkan akhirat. Ini akhirat yang sebenar. Dunia menjadi ladang untuk dia mendapatkan akhirat. Kerana itu ta'rif akhirat, kullu ma yushghiluka billah. Semua yang menyibukkan engkau dengan Allah. Menyebabkan satu orang sibuk dengan Allah. Bercakapnya, kerjanya, tapi kerana Allah. Kerjanya buat Allah. Kerjanya semakin dia dekat dengan Allah. Semua yang dia buat nampak perkara biasa, tapi semakin dekat dengan Allah. Adapun dunia, katakan kullu ma yushghiluka anillah, an wabi, yaitu daripada semua yang menyibukkan engkau daripada Allah. Menyibukkan engkau daripada Allah. Kadang-kadang dunia yang dimaksudkan ini, semua yang menyibukkan engkau daripada Allah ini di dalam gambaran akhirat. Kadang-kadang boleh jadi. Kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fi hayati dunya wa hum yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang akhsarina a'mal, yaitu mereka orang-orang yang rugi. Dengan topik perbahasan kita juga, wal khasir min kullil wajhi, kata pengarang. Mereka yang rugi, sangat-sangat rugi. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, apakah engkau ingin aku memberitahu kepadamu tentang bil akhsarina a'mala, mereka yang rugi dalam kehidupan mereka, alladzina dhalla sa'yuhum fi hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sesat sebenarnya di dalam perjalanan hidup mereka, tapi mereka menyangka mereka ini golongan yang baik. Yuhsinuna sun'a, amalan mereka bagus, mereka. Boleh jadi solatnya dunia, boleh jadi Qurannya dunia, boleh jadi dakwahnya dunia, boleh jadi ilmunya dunia. Penentu siapa? Murid yang berkehendak. Murid yang berkehendak tadi, dia yang menentukan. Dengan apa? Kehendak. Ada waktu lagi? Ada. Saya datang pun lambat kan. Dia kata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Abdullah bin Abbas, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an-niyyah. وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن حسنت نيته حسن عمله لا محالة ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة وإن كان في صورة طيبة كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل لله على وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثوابه على الله وكان منقلبه إلى رضوان الله وجنته في جوار الله وخيرته. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, pengarang menakalkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpenting di dalam perbahasan ini, bahkan terpenting di dalam perbahasan agama. Kata Imam Syafi'i, 3/4 daripada urusan agama tergantung pada hadis ini. Hadisun niyah, hadis berkaitan dengan niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja satu orang mendapatkan balasan dengan apa yang dia niatkan. Ini yang dimaksudkan dengan iradah yang kita sebutkan sebentar tadi. Murid tadi, dia akan mendapatkan balasan dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul.
Iaitu pahala habuan daripada hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang mana berhijrah kerana dunia, untuk dapatkan habuan dunia, aw imra'atin yankihuha, ataupun wanita yang ingin dinikahi oleh, maka pahala ataupun hijrahnya itu sampai kepada apa yang dia niatkan tadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyebutkan, perhatikan dua daripada dapatan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian fa hijratuhu, dikata fa hijratuhu ila Allah wa rasulih pertama. Dan yang kedua fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Mereka yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Hadis ini adalah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Ketika mana Rasulullah mendengar beberapa perkataan para sahabat, ada di antara mereka yang buat planning. Kalau hijrah ke Madinah, aku ingin sekian dan sekian, bisnis sekian dan sekian. Nah, gitu. Dapat keuntungan sekian dan sekian. Satu lagi kata, oh, kau tak dengar ke? Itu di Madinah ada satu wanita yang sangat diidam-idamkan oleh laki-laki yang ada. Oh, siapa yang dapat beruntung, katanya. Oh iya ke? Kita berhijrah nanti. Ya, kita tengok siapa yang dapat. Nah, artinya perkataan ini didengari oleh Rasulullah. Lantas Rasulullah bersabda, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, dapatannya Allah dan Rasul. Disebutkan dapatan. Pertama Allah, Rasul. Yang kedua, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, untuk mendapatkan habuannya, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan dan dia tujukan tadi. Tak disebut dapat perempuan, dapat dunia, tapi dia kata dapat apa yang dia niatkan tadi. Kata Imam Ibn Hajar, dua perkataan ini, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dua dapatan ini, satu disebutkan dapatannya kerana ianya perkara yang mulia, satu tidak disebutkan apa yang dia dapat kerana ianya sesuatu yang hina. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Dan hadis ini menjadi tunjang pada sekalian daripada perbahasan di dalam tasawuf, di dalam fiqh. Ini menjadi tunjang perbahasan. Imam Syafi'i sebutkan ini 3/4 agama dalam hadis ini. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an-niyah. Rasulullah telah mengkhabarkan bahawasanya tiada amalan kecuali dengan niat. Maka niat menjadi asas terpenting di dalam beribadah dan beramal. Wa annal insana bihasbi ma nawa. Yang kedua daripada hadis ini, pertama, tak ada amalan melainkan dengan niat. Kalau tak berniat, tak ada amalan. Oh, ya, betul. Seperti saya sebutkan tempoh hari, saya minum tak niat, yang adanya hilang dahaga saja. Tapi kalau saya minum dengan niat, dapat pahala. Nah, begitu. Masya Allah, baru 3 kali pengajian sudah jadi ahli tasawuf. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua disebutkan wa annal insan bihasbi ma nawa. Juga manusia itu diberikan pahala dengan apa yang dia niatkan. Pertama, tiada amal melainkan niat. Kedua, pahala berdasarkan niat. Niat baik, baik dapatannya. Niat buruk, buruk dapatannya. Dikatakan yusabu wa yuzza in khairan fa khairun, kata pengarang. Diberikan pahala dan diberikan balasan sekiranya baik niatnya, maka baik balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mereka yang beramal dengan sebesar zarrah kebaikan, lihat balasan kebaikan. Wa in syarran fa syarran. Dia kata wa in syarran fa syarrun. Kalau buruk daripada niatnya, maka buruk juga balasan yang dia dapat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka yang beramal dengan sekecil-kecil zarrah keburukan, mereka akan lihat balasan yang buruk. Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalah. Mereka yang baik niatnya, maka baik pula amalannya.
Sudah pasti, kata pengarang radhiyallahu taala anhu. Maka barang siapa yang baik niatnya, maka baiklah amalnya. Wa in kana, dikatakan, wa man khabusat niyatuhu khabusa amaluhu la mahalah. Mereka yang buruk niatnya, maka buruk juga amalannya. Buruk juga amalannya. Balasannya tetap buruk, kata pengarang radhiyallahu taala anhu begitu. Khabusat niyatuhu khabusa amaluhu. Daripada hadis ini diartikan mereka yang buruk niatnya buruk daripada amalnya. Tak diterima, dikeji. Wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu salihati tasannu'an lil makhluqin. Walaupun, saya sebut tadi, pengarang juga sebutkan, walaupun di dalam gambaran yang baik. Kalladhi ya'malu salihat. Mereka seperti mereka tashbih, seperti mereka yang melakukan amal soleh tapi tasannu'an lil makhluqin, dengan niat menunjuk kepada makhluk. Tasannu'an, dia buat perkara tadi kerana makhluk, biar orang kata, oh ini orang masya Allah baik dia, ini orang masya Allah wali, ini orang masya Allah soleh, baik, solat, puasa, zakat, haji, tapi khabusat niyatuhu khabusa amaluh. Buruk niatnya, buruk amalannya. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya tertolak. Kerana itu kita sebutkan sebentar tadi, dunia adalah semua yang menyibukkan engkau daripada Allah, adapun akhirat semua yang menyibukkan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillahi wa jannati wa jiwarillahi wa khiratihi. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah, atas jalan yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wifqi mutaba'ati, dia contohi Nabi Muhammad. Kerana Rasulullah contoh yang paling terbaik. Kebaikan semua pada Rasulullah. Jangan ada mencipta kebaikan dengan keburukan. Contohnya macam mana? Mencuri tapi niat saya baik, Ustaz. Nah, ini tak ada. Ini bersalahan, mukhalafatu Nabi. Dia bersalahan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksudkan oleh pengarang ala wifqi mutaba'ati li Rasulillah, yaitu mereka yang mana beramal kerana Allah di atas jalan mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana thawabuhu 'ala Allah, maka pahalanya pada Allah. Allah yang memberikan. Wa kana munqalabuhu ila ridwanillah, dan ganjaran yang diberikan kepadanya ialah dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannah ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat tempat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan niat tadi. Sedikit lagi disebutkan oleh pengarang radhiyallahu taala, anna man qasada ghairallahi wa amila li ghairillahi kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wala li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, dan barang siapa yang mencari selain daripada Allah, walaupun di dalam gambaran amal ibadah, dia cari selain daripada Allah, nasallallahu salamah wal afiyah. Saya tak terlepas, yang mendengar pun tak terlepas, semua orang tak terlepas. Yang terlepas hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auliya illah pun tidak terlepas daripada perkara ini. Disebutkan akhir ma kharaja min qalbil arif hubbul atba. Akhir perkara yang keluar daripada hati arifin billah. Arifin billah ini bukan kecil-kecil anak orang Melaka katanya. Arifin billah, wali besar. Yang terakhir keluar daripada hatinya adalah cinta kepada pengikut. Hubbul atba. Artinya masih lagi diberikan ujian oleh Allah di dalam kehidupan mereka.
anna man qasada ghairallah, mereka yang beramal bertujuan kerana selain daripada Allah. Wa amila li ghairillah, beramal kerana selain daripada Allah. Kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu. Kata pengarang, kalau engkau inginkan selain daripada Allah dan beramal kerana selain daripada Allah, maka kata pengarang, kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu, maka balasanmu, pahalamu, jangan ambil daripada Allah, ambil daripada orang yang engkau pura-pura tadi, engkau tunjuk-tunjuk tadi, iaitu makhluk tadi. Man tasanna'a lahu. Wa man qasada ghairallah, barang siapa yang bertujuan kepada selain daripada Allah dan beramal kerana selain daripada Allah, maka pahala dan balasannya kepada mereka yang diniatkan tadi. La ilaha illallah. Wara'a lahu, kata tasanna'a lahu wara'a lahu, kata pengarang radhiyallahu taala anhu, yaitu balasannya di sisi orang yang bermuka-muka dengannya, yaitu yang dia pandang tadi, yang dia tujukan tadi, yang dia inginkan pandangannya tadi, dan yang ia perlihatkan baginya, yang tentunya orang itu tak memiliki apa-apa pun padanya. Wara'a lahu mimman la yamliku lahu, yang dia niatkan tadi, solat kerana makhluk. Makhluk boleh beri apa kepadanya, begitu kata pengarang. Yaitu wara'a lahu mimman la yamliku lahu, tak boleh bagi apa-apa. Dia niat kerana selain daripada Allah, yang dia niatkan tadi dalam amal ibadahnya, dia jadi orang yang rugi kerana apa? Yang dia niatkan tadi tak boleh memberikan apa-apa kepadanya sekalipun, sedikit pun. Kerana apa? Selain daripada Allah tidak memiliki. La yamliku lahu, tak memilikinya. Wala li nafsihi darran wala naf'a, tak memberikan mudarat dan tak memberikan manfaat sekalipun pada dia. Bagaimana dia boleh berniat dan juga terpesong tujuannya kepada selain daripada Allah? Kerana hakikatnya makhluk yang dia inginkan, yang dia tujukan tadi tak memiliki dia sekalipun. Tak mampu memberikan manfaat, tak mampu memberikan mudarat. Apa yang mampu? Tidak ada. La wala li nafsihi darran wala naf'a, tidak memiliki buat dirinya mudarat dan tidak memiliki buat dirinya manfaat. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, kata pengarang. Tidak juga mampu memberikan kematian kepadamu, tak mampu menghidupkanmu, memberikan kehidupan kepadamu, bahkan tidak mampu membangkitkan engkau nanti kelak di hari kebangkitan, kata pengarang radhiyallahu taala. Nah, maka sekarang tanya kepada diri kita, ketika mana kita menginginkan selain daripada Allah, apa manfaat yang kita dapatkan? Tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Dia ada ke tidak ada ke sama saja. Kalau solat 4 rakaat, solat 4 rakaat juga tak ada yang namanya dia ada, solatnya jadi 2 rakaat, tak ada. Tetap 4 rakaat juga, tak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Dia ada ke dia tak ada ke, hidup kita begini juga. Kenapa perlu kepada niat, kepada selain daripada Allah? Kemudian disebutkan, dia ada ke dia tak ada ke, tidak memberikan mudarat sama sekali kepada dia. Kalau tidak kita niatkan kepada dia, kita tidak akan dapat mudarat sekalipun, tak membahayakan kita sekalipun. Bahkan berbahaya sekali, mudarat sekali berniat kepada selain daripada Allah. Dia tidak mematikan kita, dia tidak menghidupkan kita. Untuk apa menginginkan pandangan makhluk? Begitu kata pengarang. Seolah-olah begitu maksud pengarang. La mautan wala hayatan wala nusyura, nanti dibangkitkan di hari kebangkitan. Ada ke dia kata begini? Sekarang kalau kata Allah mencabar hamba-hambanya yang menginginkan selain daripada Allah, sekarang hari kebangkitan, cari orang-orang yang kau niatkan tadi, bangkitkan. Aku tak nak bangkitkan. Bagaimana? Tak boleh. Tak mampu. Sekalipun matimu tidak di bawah genggamannya, kehidupanmu tidak di bawah genggaman, bahkan kebangkitanmu juga bukan di bawah genggaman. Maka perlu kembali kepada jalan yang benar, menginginkan kepada hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung kepada perbahasan pengarang radhiyallahu taala anhu yang seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mana
Disebutkan oleh pengarang radhiyallahu taala anhu tentang dunia, Allah memberikan kita kekuatan untuk menjauhinya. Allah memberikan kebencian rasa benci di dalam hati kita terhadap dunia. Semoga seperti mana disebutkan pengarang tentang akhirat dan balasan tentang akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan yang berperjalanan menuju kepada akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menukar keadaan kita daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, seperti mana Engkau sampaikan para salihin dan para arifin billah ke hadratmu wahai Allah, seperti mana Engkau sampaikan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ke hadratmu wahai Allah, jadikan kami golongan-golongan yang sampai kepadamu wahai Allah, yang dekat denganmu wahai Allah, berzikir kepadamu di setiap perbuatan, di setiap fikiran dan lisan-lisan kami wahai Allah. Basahkan lisan kami dengan berzikir kepadamu, dengan berselawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Muliakan setiap yang hadir dengan kemuliaan daripadamu ya Allah. Kabulkan hajat-hajat setiap yang berhajat di kalangan kami ya Allah. Yang susah di kalangan kami, senangkan urusan mereka ya Allah. Yang sakit di kalangan kami, berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Yang bersedih di kalangan kami, berikan kegembiraan di dalam hati mereka ya Allah. Yang kurang rezekinya di kalangan kami, berikan rezeki yang mencurah-curah kepada mereka ya Allah. Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, pandang kepada kami dengan pandangan kecintaan-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap daripada kalangan kami yang hadir, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami ini ya Allah, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, seluruh yang banyak membantu kami ya Allah. Jadikan kami semua kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dengan Kau jadikan satu pun daripada kalangan kami golongan yang mengecewakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan mereka-mereka yang berniat jahat terhadap kami ya Allah. Mereka yang berniat khianat kepada kami ya Allah. Mereka-mereka yang ingin menjatuhkan kami ya Allah. Allahumma qfina syarral zalimin. Allahumma qfina syarral zalimin. Allahumma qfina syarral zalimin. Wahfazna min syarri syayatina wal jinna was sahirina wal a'inina wal a'inina wal kha'inina wal baghina wal mu'tadina min qaribin aw ba'id ya Allah. Jadikan lidah kami lidah yang sentiasa berzikir dan berselawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Hati kami penuh dengan kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Anggota tubuh badan kami, anggota tubuh badan yang diberikan taufik dan kekuatan melakukan perkara yang Engkau ridha dan Engkau cinta wahai Allah, di atas sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Muliakan mata-mata setiap yang hadir di kalangan kami ya Allah, zuriat-zuriat kami ya Allah, seluruh kenalan kami ya Allah, seluruh penduduk yang duduk di penempatan kami ini ya Allah. Muliakan mata-mata kami agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami ya Allah, di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, lidah kami jangan Kau haramkan daripada menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami ya Allah. Husnul khatimah indal maut ya Allah. Husnul khatimah indal maut ya Allah. Husnul khatimah indal maut ya Allah. Jangan Kau cabut satu pun daripada nyawa-nyawa kami yang hadir ya Allah, melainkan di dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan Kau layani kami dengan kemurkaan dan kebencian-Mu, dengan Kau mencabut nyawa kami di dalam keadaan su'il khatimah ya Allah. Kami berlindung hanya kepadamu, meminta hanya kepadamu wahai Allah, dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat para arifin billah, berkat pengarang radhiyallahu taala anhu ya Allah. Matikan kami di dalam keadaan lidah kami menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami ya Allah. Bangkitkan setiap daripada kalangan kami yang hadir ya Allah, yang melihat, yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan kami ini ya Allah, anak-anak kami, isteri-isteri kami,
para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, ya Allah. Mereka yang banyak membantu kami, ya Allah. Mereka yang menyakiti kami, ya Allah. Mereka yang menzalimi kami dan ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Bangkitkan kami semua di bawah panji agung, panji besar, panji yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Tak apa. Saya pun tak ada apa-apa. Lanjutan dari Ibn Arabi. Ibn Arabi lanjutan kata alam semesta ada khayalan. Itu bagus kan? Bagus. Tapi sampai ada nantinya ada yang boleh berpahaman alam semesta lah tak wujud lah. Dalam wujud Allah. So kalau sampai satu adakah betul kita mutu dia sebagai alam sebagai khayalan menyeleweng kerana tak wujud lah. Kita sirah tak wujud. apa? Tak wujud alam sebagai khayalan. Dia sampai keluar kata tak wujud lah. Daripada khayalan mana tak wujud lah alam. Maksudnya apakah perkataan alam adalah tidak wujud itu menyeleweng begitu? Semua tak wujud. Semua tak wujud. Yang wujud hanya Allah. Maksudnya perkataan itu menyeleweng ataupun tidak? Itu nak tanya. Tidak. Perkataan itu perkataan yang paling tepat. Bahkan asal tauhid dia kata la ilaha illallah ay la mawjuda illallah. Maksud la ilaha illallah tiada yang wujud melainkan Allah. Iaitu hakikatul wujud Allah. Hakikat kewujudan Allah. Yang lain wujud ke tidak? Wujud ke tidak? Di sini dalam perbahasan tauhid tanya pada para asatidzah tauhid, betul ke kita tak wujud? Ada perbahasan wujud hakiki dan wujud majazi. Wujud hakiki Allah, hakikatul wujud. Yang wujud Allah. Yang lain ini tak wujud. Kerana apa? Kewujudan yang dimaksudkan tidak diawali, yang hakikatnya sehakikat sebenar-benar wujud tidak didahului dengan permulaan dan tidak diakhiri dengan pengakhiran. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wujud majazi yaitu yang diwujudkan, ada permulaan, ada pengakhiran. Ini yang dimaksudkan la maujuda illallah, tiada yang wujud melainkan Allah. Dia Imam Ibn Arabi ketika mana dia kata alam ini khayalan, semata-mata khayalan, iaitu selain daripada Allah hanya semata-mata khayalan. Begitu maksudnya. Dia kata semata-mata khayalan, sebuah khayalan, iaitu dunia wa ma hiya illa mata'un. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dunia itu tidaklah lain dan tidak bukan hanya mata'un, hanya sebuah penipuan. Inilah yang dimaksudkan khayalan dunia ini, semesta semuanya. Khayalan saja. Hidupnya tidak kekal. Nikmatnya juga sementara, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala semisal syurga, neraka, ini yang kekal. Dikatakan begitu. Nah, ini maksud daripada la maujuda illallah. Tipu muslihat, begitu maksudnya. Khayalan iaitu sesuatu yang tidak nyata pada hakikatnya, sebuah di akal fikiran. Ini falsafahnya begitu. Sebenarnya falsafah ini, perkataan tasawuf falsafi ini, dia berdasarkan kepada zauki, rasa. Waktu tu dia rasa sedemikian, dia cakap begitu macam saya minum air teh ni. Contohlah saya kata, ini bukan saya nak bela mereka dah. Kena baju sikit. Dia kata ini ada rasa krima sikit, ada rasa manis sikit. Ataupun mungkin pahit begitu. Contoh tak pahit, yang buat ni sedap, masya-Allah. Pahit. Itu yang dia rasa dia sebut. Ini tasawuf falsafi begitu. Orang-orang tasawuf falsafi, tokoh-tokoh tasawuf falsafah, dia membicarakan tentang apa yang mereka rasa pada ketika itu. Tak sedikit golongan tokoh-tokoh tasawuf falsafi ini. Semisal Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ini kalau orang Inggris masuk Islam berapa juta dengan syair dia. Tapi syair dia cerita tentang keadaan diri dia sebenarnya. Dia kata mereka yang
Dia kata perpisahan hanya bagi mereka-mereka yang mencintai dengan mata, tidak mencintai dengan hati. Wah, subhanallah. Kerana apa? Kerana mereka yang mencintai dengan hati tiada istilah perpisahan. Nah, ini Maulana Jalaluddin Rumi yang berpusing di Turki. Tarian sufi ini sufi falsafi. Banyak juga perkataannya yang kita kalau baca, apa ni? Seolah-olah pluralisme dan lain-lain lagi. Tapi ini dia panggil ibarah an dzauq, iaitu perasaan dia waktu tu. Dia rasa air teh ni rasanya manis sangat. Dia pun sebut manis sangat. Padahal orang faham air teh di antara pahit dan manis begitu. Nah, ini maksud Ibnu Arabi bila dia cakap, dia kata innamal kaunu khayal, bukanlah diitlakkan kesemuanya khayalan yang tidak bermanfaat. Khayalan semua, tapi ada khayalan yang sahih, ada khayalan yang fasid, dia panggil, yang saya terangkan sebentar tadi. Dia membawa kepada natijah. Ini masya-Allah Pak Cik, kita belajar mantik, ada natijah. Okay. Ilmu mantik, kata ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, kemudian ada natijah. Natijah ini daripada cara berfikir. Seni berfikir ini penting. Ini ilmu alat di dalam memahami tauhid. Jadi Ibnu Arabi dia lebih pada perbahasan berkaitan dengan falsafah dan zauqi, apa yang dia rasa. Jadi kita dengar waktu itu boleh diolah lagi perkataan dengan pelbagai. Sebab perkataannya hanya sebuah falsafah. Ada orang boleh salah faham dengan perbahasannya. Habis innamal kaunul khayal. Tapi yang kita sebutkan perkataan ini tepat kerana apa? Disebutkan kaun. Kalau disebutkan kesemua ini khayal, termasuk Allah, ini bersalahan dengan agama. Tapi disebutkan kaun, iaitu semesta. Ciptaan selain daripada Allah, ini khayal katanya. Khayalan sahaja yang kekal nanti pada Allah dan balasan Allah. Karena itu ada beberapa para arifin billah, dia cerita tentang zauq juga, tentang rasa. Kita sering dengar tentang ada orang kata, kenapa engkau beramal menginginkan syurga, kenapa engkau tidak menginginkan pemilik syurga? Sudah. Habis ingin syurga salah ke? Sudah. Satu permasalahan lain. Kerana apa? Kerana yang berkata-kata tadi, dia bukan bermain dengan balasan Allah lagi. Dia sudah bermain dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Begitu. Dia bermain dengan Allah. Maksud bukan memainkan Allah. Maksud dia di dalam perbahasan syuhudnya, penyaksiannya Allah. Dia bukan pada martabat bahaskan tentang balasan Allah, pemberian Allah, syurga Allah. Tidak. Jadi dia akan, kenapa kau ingin beramal kerana syurga? Ini tersalah, ini tersasar. Kerana itu Imam Abdullah bin Alul Haddad dia perincikan, beramal kerana syurga adalah bentuk beramal kerana Allah, kerana syurga daripada Allah. Ini Imam Abdullah bin Alul Haddad kategorikan supaya tak disalah arti. Kalau diambil yang pertama tadi, kata ya Allah, habis syurga tak ada apa nilainya, tak ada ininya. Ya Allah, akhirnya Ahli sufi dia mengatakan kalau kita berniat kata kita nak beramal dapat syurga, dia kata kita apa ni? Syirik. Tak. Dia kata syirik. Dia kata tak jujur dengan Allah. Ahli sufi begitu. Sebab apa? Masing-masing berbicarakan menurut ekspresi masing-masing. Ini sufi. Sebab itu dia tak ada kaedah yang tetap ini, kitab-kitab yang kita pelajari. Bila dia menjadi satu orang yang sufi, dia akan berbicara mengikut maqam dan halnya. Ini saya sebut, saya pun tak tahu yang dengar faham ke tidak. Dia kata khatibun nas ala qadril uqulihim. Kalau nak bicara dengan manusia berdasarkan kefahaman dan akal mereka. Ada orang dia rindu kepada Nabi Muhammad, jadi dia cerita tentang rindu. Ada orang dia sedang cinta, bahagia dengan Allah, dia cerita bahagia, rahmat. Ada orang dia sedang takut dengan Allah, dia cerita azab. Ini maksudnya hal, keadaan. Jadi perkataan seseorang sufi tergantung kepada hal dia, keadaan dia. Dia tengah apa sekarang? Ada orang tengah lenyap, fana misalnya, fana billah, lenyap. Yang dia nampak Allah tadi, dia pun kata ini Allah, itu Allah, itu Allah, itu Allah. Sebenarnya kalau kembali kepada alam hadir dia, sahu, dia panggil apa nama, sedar dia, kembali kepada sedar dia, tanya, kau cakap ini Allah, ini Allah, ini Allah. Yang kau maksudkan itu Allah sebenar-benar Allah, ain Allah, ataupun itu adalah ekspresi sifat Allah, kehebatan sifat Allah. Dia pun kata ini sifat Allah. Saya kata keagungan Allah, Allah ciptakan manusia,
walaqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, kami Allah menciptakan manusia pada gambaran yang paling sempurna. Dia kata Allah hebat, Allah besar. Begitu. Jadi perkataan sufi ini yang falsafi ini perlu dipanggil yahtaj ila ta'wil. Sebab tu dia kata mereka yang masuk pada perbahasan sufi falsafi sama ada sampai kepada Allah jadi wali ataupun jadi orang kafir. Jadi orang kafir tu. Sebab tu perlu kepada ta'wil. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Perbahasan dalam-dalam. Apa dia? Apa dia? Boleh. Ataupun kita niat Allah SWT yang datang bayar. Sebab bila bagi saya, bila kita datang bayar, kita takut yang kata pun itu. Bila kita datang yang kata bayar, dan kita akan ayat kita lantai. Jadi mana satu ada sendiri yang datang bayar, ataupun kita datang dia begini, setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran diperlukan kepada tafsir. Dalam sufi dipanggil zikir dan fikir. At-tafakkur lahzatan anillah, tafakkur sejenak tentang Allah itu lebih baik daripada berzikir yang ratusan tahun, yaitu berfikir tentang keagungan Allah. Ketika disebutkan tentang syurga, neraka di dalam Al-Quran, ini fikir. Dimaksudkan dengan khayal di sini iaitu cara mempraktikkan fikir. Ini khayalan yang dimaksud. Gambaran. Kalau saya sebut manusia, artinya ada satu kepala, tak ada manusia dua kepala. Luar biasa kalau manusia dua kepala. Kalau manusia itu ada dua tangan, manusia itu ada dua kaki, begitu gambaran di dalam akal. Ini dinamakan dengan khayalan yang telah termaktub di dalam akal, konon akal. Jadi kalau saya sebut syurga, seperti yang disebutkan Allah begitu. Kalau siapa yang baca tentang ayat-ayat tentang sifat syurga, dia sebut syurga, terus terbayang. Ini yang dimaksudkan mempraktikkan khayal. Nah, asalnya semua pemberian Allah. Dan yang dimaksudkan dengan khayalan tadi, siapa yang mampu mempraktikkan khayal pada tempatnya, itu dia pandai menggunakan imajinasi. Bahasa senangnya imajinasi. Kalau khayal nanti dia akan jadi, ini khayal benda yang tak ada. Ini khayal kepada perempuan. Imajinasi. Imajinasi dia bagus. Ada orang imajinasi dia penuh dengan dunia. Perempuan bukan kita kata perempuan tak baik, tapi ini ujian dalam kehidupan, khususnya laki-laki. Wanita, kedudukan, harta, ini dalam kepala semua, menyibukkan dia daripada Allah. Ketika khayalnya bertumpu pada tadi, imajinasinya, bahasa mudah, imajinasinya bertumpu kepada tadi, Allahu Akbar, imajinasinya berpusing selain daripada Allah, di hadapan Allah. Tapi kalau imajinasinya tentang Allah, keagungan, sifat 20 dia belajar. Allah pemilik segala sifat kesempurnaan, tak ada padanya kekurangan, dia yang wujud, tiada permulaan, tiada pengakhiran, dia yang wujud tanpa memerlukan qiyamuhu binafsi, dia yang wujud, qiyamuhu binafsi, dia yang wujud, yang maha esa, tak ada selain daripadanya, tiada dua, tiada tiga, dia yang maha esa, wahdaniyah, dia yang mempunyai kudrah Allah yang memberikan kepadanya kudrah untuk melakukan taat, dan dia yang berkehendak, kehendak Allah yang memberikan kehendak kepadanya untuk berkehendak melakukan ibadah, iradah. Ilmu, dia yang berilmu dan berpengetahuan dan mengetahui keadaan hambanya sedang menyembah dia. Ini daripada perbahasan yang dimaksudkan, mempraktikkan imajinasinya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hati-hati juga dengan perkataan Ibnu Arabi. Walaupun saya nakalkan perkataan satu saja, ada lebih ribuan perkataan dia yang boleh menyesatkan. Maksudnya menyesatkan bagi mereka yang tersalah faham gitu. Jadi ketika kita sebutkan, saya diajar oleh guru-guru saya untuk memuliakan semua daripada para ulama, walaupun dia itu Wahabi, walaupun dia itu Syiah. Kita tak pernah jumpa, saya sendiri tak pernah jumpa daripada perkataan guru-guru saya ataupun perkataan guru kepada guru saya, mereka yang sarah, maksudnya secara jelas menghentam mereka-mereka yang mubtadi'ah, golongan-golongan ahli bid'ah, semisal Salafi, Wahabi, Syiah, Mujassimah, Musyabbihah,
disebutkan kelompok tertentu, nama tertentu, tidak. Kita wama alaina illal balagh, tak ada kerja melainkan menyampaikan. Dia kata bahawa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, seru orang kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan peringatan yang baik. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ala ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku, kata Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, ini jalanku, menyeru orang kepada Allah. Katakan ala basirah, dengan ilmu dan akhlak. Ana wa man ittaba'ani, itu perjalanan aku dan perjalanan para pengikut. Ini konon yang saya perlu lalui. Jadi kita tak boleh nak rod ini. Ini bukan cara Hadramaut. Nah, cara Hadramaut tak begitu. Jadi sebab itu kalau belajar dengan orang belajar Hadramaut, dia tak serang orang. Kalau ada orang serang orang pakai pakaian Hadramaut, oh ini dia terkesan dengan madrasah lain maksudnya. Gitu. Baik. Allahu a'lam bissawab. Jadi kita diajarkan untuk mengimamkan walaupun Ibnu Taimiyah. Sayyidi wa murabbi Al-Habib Umar, guru saya Habib Umar bin Hafiz. Kalau sebut tentang Ibnu Taimiyah, dia akan kata Ibnu Taimiyah ini wali min auliyaillah. Ini Ibnu Taimiyah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru kepada Al-Habib Alawi bin Tahir. Boleh lagi nih. Alawi bin Tahir, Mufti Johor. Al-Habib Alawi bin Tahir, ulama besar ni Habib Alawi bin Tahir. Guru dia Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, imam besar di Yaman. Imam ni bukan imam masjid ya. Imam ni artinya dia ada banyak pengikut, dia ada banyak harta, dia ada banyak murid-murid yang ambil ilmu dengan dia. Dia kata apa? Usika, aku berwasiat kepadamu untuk tidak meninggalkan kitab Zadul Ma'ad fi safari wala hadar, di permusafiranmu dan ketika engkau tak bermusafir. Fa inna fihi sirrun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Zadul Ma'ad ini ada sir daripada Nabi katanya. Sedangkan kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim ada beberapa perbahasan berkaitan dengan ilah, dengan sifat Allah yang bercanggah dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi itu kitab hadis, tapi di dalam sifat dan sebagainya bercanggah dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan ini bahaya ni kalau dari sudut. Tapi kenapa disebut begitu? Nah, kerana setiap yang baik perlu diberikan pujian dan kebaikan. Setiap yang tidak baik perlu diletakkan pada garis yang tidak baik. Satu orang yang adil, dia pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tak pukul rata. Nah, begitu juga dengan, ini kita tak cakap tentang fahaman yang bertentangan dengan kita saja. Mungkin fahaman dengan kita pun sama. Kadang-kadang ahlu sunnah, tapi orang ini banyak salahnya. Al-insan mahal khata' wal nisyan. Dia buat dosa, mungkin saja dia berilmu tapi dia fasik. Jangan dihukum semua dia. Yang salah, yang benar, yang dipuji, yang ditegah, begitu saja. Begitu juga dalam memukul rata fahaman. Untuk ulul amri dia perlu menggariskan dalam khutbah. Ya Allah, lindungilah kami daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng seperti Syiah, Wahabi, liberalisme, pluralisme. Khatib baca. Perlu, kerana itu adalah untuk memberitahu kepada awam. Tapi di dalam memukul rata, oh dia ni Wahabi, oh dia ni salah. Kadang dia itu cerita tentang ikhlas. Apa yang salahnya itu cerita tentang ikhlas. Dia bukan cerita tentang bid'ah. Undur maqal la tandur mimman qal. Lihat apa yang dia ucapkan, jangan lihat daripada siapa yang berkata tadi. Nah, begitu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allah